Alright, okay, bismillahirrahmanirrahim. Fakrul boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa yanshur alaina min hazaini rahmatik. Ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Fakrul. Okay, so kita teruskan. Okay, saya cuba nak ingatkan diri saya. Sebabnya saya fikir korang yang kena belajar daripada pagi pukul 8 sampai pukul, ada kelas korang kadang sampai pukul 1 atau sampai pukul 2. So saya cuba setiap kelas tu saya akan bagi ekstra keluar bagi awal-awal 10 minit ataupun 5 minit. Okay, kalau pagi macam semalam saya tahu kita mula lambat tapi korang ada rehat, so korang berhak rehat. So kalau macam semalam saya bagi awak lebih kurang rehat 15 minit rehat. So maksudnya setiap kelas tu saya bagi awak gap nak pergi toilet ke, korang nak stretching ke, nak lompat-lompat ke kan. So saya bagi awak extra 5 minit. Alright, so Idina masuk macam biasa sebab korang dah teta 5. Korang dah matang, so saya malas nak cari attendance awak seorang-seorang. Okay, right. So kita teruskan semalam saya rasa macam pening sikit kot. Sekejap ya. Okay. Hari ni kita boleh kita buat ulang kaji tau. Saya cantikkan sikit saya punya nota. Alhamdulillah. Okay. Now revision untuk semalam. Semalam kita cerita pasal kitar nitrogen. Okay, kitar nitrogen ni sebenarnya kita nak cerita kitar nitrogen. Okay, jap. Warna pen saya nak ambil warna biru lah. Padam dulu. Okay. Now, kitar nitrogen. Okay. Dalam kitar nitrogen ni, senang kata apakah kepentingan kitar nitrogen? Semalam kita belajar, apakah kepentingan kitar nitrogen? Dia punya kepentingan. Apakah kepentingan? Yes, untuk sintesis protein. Tetapi macam kita kata, kebanyakan nitrogen yang ada dekat bumi ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Yes, dalam bentuk gas. So dia start dengan macam ni. Gas nitrogen. Ini gas nitrogen di atmosfera. Atmosfera adalah dalam bentuk gas. Okey, katakanlah nitrogen dalam bentuk gas ni kita tak boleh ambil. Nitrogen ni perlu ditukar dalam bentuk ion dalam tanah. So bayangkan ni adalah dekat atmosfera. Saya cuba lukis yang cantik tau. Bayangkan ini tanah. No. Okay. So macam mana nitrogen dekat udara ni dapat meresap masuk ke dalam tanah? Macam mana? Macam mana nitrogen dekat udara ni, dekat atmosfera ni, dalam bentuk gas ni dapat meresap masuk ke dalam tanah? Dia ada 3 cara. Pertama, proses purifikasi. Yes, proses apa lagi sekali? Nitrifikasi tu pengikat nitrogen. Yes. Okay, sebab tu kita kena buat ulang kaji. So proses dia pertama adalah proses, saya tak nak tulis proses lah, saya tulis je pengikat nitrogen. Sekejap saya tengok dari sini. Pengikat nitrogen. So proses pengikat nitrogen adalah dia akan tukar nitrogen ni dalam bentuk ion nitrat. Zarfan. Bentuk ion nitrit dulu kot saya rasa. Bentuk ion nitrit. Okey, lepas tu pengikat nitrogen ni oleh bakteria. Ini adalah oleh bakteria. So tak apa. So lagi satu cara. Dia ada lagi 2 cara. Kilat. Yes, lagi satu adalah tindakan kilat. Saya tulis sini adalah sebagai kilat. So kilat ni kilat ni paling detail sikit. Sebenarnya
semasa kita orang belajar kitar nitrogen sebelum-sebelum ni syllabus lama, kita just cakap tau, kilat tu akan menambahkan ion nitrat ke dalam tanah. Tapi dalam buku teks awak, dia cerita kilat ni dia akan mengoksidakan gas nitrogen kepada nitrogen oksida. Kemudian nitrogen oksida ni akan larut dalam air hujan. Dia larut dalam air hujan. Bila dia larut dalam air hujan, okey, kemudian nanti dia akan jadi asid. So asid ni nanti yang akan jadi ion nitrat. So dia akan larut kat sini, dia akan jadi ion nitrat. So satu lagi cara. Paling direct sekali, budak pertanian mesti tahu. Baja. Yes, kita just tambah baja. So tambah baja ni ada dua jenis baja. Satu adalah baja tu adalah terus jadi ion nitrat. Okey, ada satu baja, ada satu baja adalah dalam bentuk ion amonia. Dalam bentuk amonia. NH4+. Ni dalam bentuk ion amonia. Ada yang terus daripada sini, ada yang terus pergi ke sini. Okey, now kalaulah awak tengok dekat sini, anything kalaulah kat sini dalam bentuk gas nitrogen, nitrogen ni akan ditukar dalam bentuk ion. Dalam gambar ni yang kita lukis ni, bentuk ion ni ada 3 jenis. Kita ada ion nitrit, kita ada ion amonium, ini adalah ion amonium, dan juga ion nitrat. Antara 3 ni, mana satukah yang boleh diserap terus oleh tumbuhan? Antara 3 ni mana yang senang diserap oleh tumbuhan? Ion nitrat. Yes, ion nitrat. So ion nitrat ni akan diserap oleh tumbuhan. Saya tulis sini, oleh tumbuhan. So bila tumbuhan ni dia serap ion nitrat, tumbuhan ni dapat apa? Bila dia serap ion nitrat, dia dapat apa? Yeay, dia dapat protein. So sebenarnya kita nak cerita kesimpulannya, kita nak cakap ni je. Dalam kitar nitrogen, sebenarnya kita perlukan unsur nitrogen. Tetapi kebanyakan unsur nitrogen yang ada dekat bumi kita adalah dalam bentuk gas. So untuk digunakan oleh benda hidup, okey, gas nitrogen ni perlu ditukar dalam bentuk ion nitrat. Tetapi hanya satu organisma sahaja dalam kitar nitrogen ni yang boleh menyerap ion nitrat, which is tumbuhan. So bila tumbuhan ni menyerap ion nitrat, dia terus dapat protein. So macam mana kita manusia boleh dapat protein? Makan tumbuhan. Yes, kita makan tumbuhan. Dan satu lagi kita makan tumbuhan Haiwan. juga. Yes, kita boleh makan tumbuhan dan juga haiwan. So kesimpulannya sebenarnya protein ada 2 jenis. Satu adalah protein tumbuhan, satu lagi kita panggil dia adalah sebagai protein haiwan. So dalam kes ni, dalam kitar nitrogen ni, ia melibatkan banyak jenis bakteria. Okey, so bakteria yang kat mana yang melibatkan banyak bakteria? Yang melibatkan bakteria. Proses apa? Pendenitritan. Okey, satu, Puteri cakap ada satu kes ni, dalam bentuk ion dia boleh tukar menjadi gas balik. Yang ini nama proses, ni namanya adalah pendinitritan. Okey, melibatkan bakteria pendinitritan. Okey, kalaulah saya jadi awak ingat nama bakteria pendinitritan sahaja pun tak apa. Kalau awak tak ingat nama saintifik dia, is okay. Now, so ada satu bakteria tadi Puteri dah cakap, bakteria pendinitritan. Ada tak bakteria lain selain daripada bakteria pendinitritan? Mikroorganisme. Ada. Apa dia? Ada. Okey. Bakteria pengurai. Yeah, so satu kat sini adalah lepas ni boleh jadi guru muda lah Puteri untuk tajuk yang gini kan. So bakteria, sekejap ni bakteria pendinitritan. Okey, satu lagi, pokok-pokok ni nanti mati.
haiwan semua akan mati. So benda-benda yang akan mati ni nanti dia akan ditukar menjadi amonia dulu tau. So saya tak padam sebab tu bangkai berbusuk tau, dia akan jadi ion amonium. Sekejap kimia saya. Ion amonium NH+. Okay. Dalam bentuk ion amonium ini melibatkan pengurai. Nama proses adalah perebutan. So kedua adalah pengurai. Pengurai ni sebenarnya ada dua jenis mikroorganisma. Satu adalah bakteria. Bakteria, satu lagi adalah start huruf K. Proses perebutan melibatkan dua mikroorganisma. Satu adalah kulat. Yes, very good. Terima kasih. Satu ada lagi adalah kulat. So ketiga. So apakah bakteria lagi yang terlibat dalam proses ni? Dia ada 4 tau. Okay, very good. Bakteria nitrifikasi. Senang kata, kalau dalam bentuk ion nitrit, air kat belakang ni tau. Nitrit, tumbuhan tak boleh serap tau. So, dia kena tukar dalam bentuk ion nitrit kepada nitrat. So, yang ini melibatkan bakteria. So, nama bakteria tu adalah bakteria nitrifikasi. So, sini adalah bakteria nitrifikasi. Ada tak lagi satu bakteria? Saya rasa ada lagi satu bakteria. Kita ada pakai 4 bakteria. Bakteria pendinitritan, pengurai, bakteria nitrifikasi, ada lagi satu bakteria. Pengikat. Yeay! Bakteria pengikat nitrogen. Okey, bakteria pengikat nitrogen ni duduk kat mana? Siapa tahu? Dia banyak kat mana? Tumbuhan. Tumbuhan yang macam mana? Tumbuhan laju. Tumbuhan yang berlegium. Berlegium ni maksudnya akar dia bernodules. So kat sini letaknya bakteria pengikat nitrogen. So bakteria pengikat nitrogen ni fungsinya dia akan tukar gas nitrogen kepada ion nitrit. So kesimpulannya dalam tajuk kita nitrogen ni kita belajar kita nitrogen melibatkan banyak mikroorganisma. So ada 4 jenis mikroorganisma yang terlibat dalam kita nitrogen. Pertama adalah bakteria pendinitritan, kedua adalah pengurai, ketiga adalah bakteria nitrifikasi dan keempat adalah bakteria pengikat nitrogen. Pengikat nitrogen. Okey, now dalam nota saya semalam, saya perasan nota saya tak berapa cantik. Ini adalah dalam buku teks awak. Dalam buku teks awak adalah pada muka 160. Nota ni, saya punya versi yang ni nanti saya akan bagi ni daripada buku teks awak, cuma saya jadikan dia dalam bentuk penterminda saja. Okey. Tadi kita dah belajar dalam kita nitrogen ia melibatkan pengurai. So pengurai ni ada dua jenis, satu adalah kulat, satu adalah bakteria. So jikalah kulat dengan bakteria ini mendapat nutrien daripada benda dah mati, kita kenali nutrisi dia adalah sebagai saprofit. Ingat tak dalam tajuk nutrisi? So apakah saprofit ni buat? Dia akan menguraikan bahan organik, maksudnya bangkai ni, bahan organik ni dia akan jadi benda yang lebih simple. So dekat sini macam ni kan, bahan yang kompleks seperti najis, bangkai, pokok reput ni dia akan ditukar menjadi sebatian ringkas. So pengurai ni fungsinya dia akan tukar bahan organik menjadi sebatian ringkas. Which is sebatian ringkas itu adalah amonium. Bau dia busuk baja. Amonium. Okey. So contoh bahan organik ni tadi saya dah kata najis, bangkai dan pokok reput. Okey, yang ini yang saya tak sentuh. Now, pengurai ni macam mana dia boleh menguraikan anything kalau awak nampak daripada kompleks. Benda ni adalah daripada kompleks sebenarnya. Daripada bahan organik ni, ini adalah kompleks. Kepada ringkas, ia melibatkan enzim. So, dalam kes ini, enzim pencernaan ke dalam substrum organik. Okey, senang kata dia melibatkan enzim pencernaan. So, bila dia dalam bentuk amonium, okey, nanti dia akan dipecahkan barulah dia boleh diserap oleh tumbuhan.
Kalaulah saya perasan dalam tajuk ni, kita start dengan tajuk bab 8 dan seterusnya. Kalaulah dari buku praktis sumatif awak, sebenarnya soalan-soalan ni dia banyak boleh keluar dalam esei awak yang bahagian respon terbuka tu. Bahagian C. Ingat tak kertas 3 hari tu kita ada, biologi, kita ada 2 kertas kan? Kertas 2. Kertas 2 bio yang bernilai 100 markah. Kita ada soalan struktur bahagian A, kita bahagian B dan juga bahagian C. Nah, bahagian A ni, bahagian B dengan bahagian C ni, ini adalah soalan esei. Bahagian C ni esei yang wajib jawab. Masa sebelum ni sebenarnya ramai budak tak berani nak jawab respon terbuka ni. Sebabnya dia adalah soalan kemahiran aras tinggi. So, untuk silibus awak, untuk KSSM, soalan C ni wajib jawab. Kalau dulu esei ada 4. Antara B dengan C, mana-mana dia orang boleh jawab suka hati dia orang. Tapi sekarang C tu dia wajib jawab. Soalan C adalah soalan aras tinggi. So, kalaulah awak perasan soalan tingkatan 5, banyak adalah soalan dia aras tinggi. So hari ni kita nak cerita pasal latihan praktis sumatif tau. Kalaulah awak tengok latihan praktis sumatif awak ni, sebenarnya dia banyak soalan aras tinggi. Okay, so kita buat hari ni, kita buat latihan. Kalaulah tak sempat, awak tengok jawapan dia tau. Now, korang ada buku teks tak dekat korang? Muka surat 166. Ada tak buku teks? Ada. Ada. Okay, so hari ni kita nak bincang soalan nombor, tapi tak sempat semua ni. Soalan 3, soalan 4, soalan 5, soalan 7 dan juga soalan 8. Dan perasan kalaulah awak tengok dalam buku teks awak ni tau, dia soalan pasal kita nitrogen sahaja. Dalam tajuk ni dia ada 2 soalan kita nitrogen. So kita nitrogen ni dia keluar soalan adalah dalam soalan A, C. Okay, now kita mula dulu dengan yang senang. Okay, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, kalau awak tengok kat sini, adalah kulat dahulunya dikelaskan sebagai tumbuhan. Tapi kini kulat dikatakan mirip kepada haiwan berbanding tumbuhan. Mengapakah kulat dikelaskan dalam alamnya sendiri dan tidak dikelaskan dalam plantae ataupun animalia? So soalan ni adalah soalan yang hebat ni. Dia suruh awak berfikir, kenapa kulat ni kita tak panggil dia tumbuhan? Kalau orang tak belajar bio, kita akan cakap kulat ni sebagai tumbuhan. Pertama, kulat ni dia, kenapa kita tak masukkan sebagai tumbuhan? Logiknya kenapa kulat ni kita tak masukkan dalam tumbuhan? Dia warna hijau tak? Tak, Tak. So, dia? tak ada klorofil. Yes, dia ada klorofil. Ada dinding sel tak? Ada dinding sel tak? Ada. Ada. Very good. Ada. Akhirnya dengar suara budak lelaki. So ada dinding sel. Tapi dinding selnya diperbuat daripada selulosa ke, atau diperbuat daripada peptidoglikan ke, atau diperbuat daripada kitin? Kitin. Yes. So dekat sini, kenapa dia kelaskan kepada, dia ada alam dia sendiri. Satu, dia tak ada klorofil. Satu lagi, dinding selnya, kalau tumbuhan, dinding sel mesti diperbuat daripada selulosa. Tetapi untuk kulat, dinding selnya diperbuat daripada kitin. Tadi saya kata peptidoglikan, itu adalah dinding sel, bahan utama dinding sel untuk alam yang mana? Teka. Peptidoglikan. Ini adalah dinding sel siapa? Alam kita ada eubacteria, kita ada archaebacteria, kita ada fungi, kita ada protozoa, kita ada animalia, plantae. Peptidoglikan sama. Eubacteria, terima kasih Syah. Okay, now pertama kita kata dia tiada klorofil, dia tiada dinding sel. Lepas tu macam mana cara dia makan? Dia boleh makan macam mana? Dia cara dia, nutrisi dia macam mana nutrisi dia?
Dia macam tumbuhan tak? Dia autotrof ke atau dia heterotrof? Hetero. Dia adalah heterotrof. Sebenarnya kita nak cakap nutrisi dia adalah secara saprofit. Apakah saya kata dia sebagai saprofit ni? Dia dapat nutrisi daripada Perumah. daripada perumah, tapi perumah tu hidup ke mati? Mati. Terima kasih mati. Siapa tu comelnya Syaz? Okay, so kat sini. So ini adalah jawapan dia. So jawapan dia ini adalah esei tau. Okay, tapi saya tak naklah terus bagi jawapan ke awak kan. So ini kalau nak jawab esei, kulat mempunyai dinding sel seperti tumbuhan, tetapi tak bagi tumbuhan sebab diperbuat daripada kitin. Kemudian, kulat bukanlah autotrof atau fotosintetik kerana dia tidak mempunyai klorofil. So, awak nampak kat sini, jikalau soalan ni dia tunjuk macam ni, nampak tak? Kalaulah soalan, awak nampak dia mesti ada facts dan explanation. So macam ni, ini adalah dia punya facts, ini adalah explanation, ini adalah dia punya facts, ini adalah dia punya explanation. Kulat bukan holozoik. Holozoik macam kita manusia. Okay. Tetapi kulat adalah sejenis parasit atau saprofit. Kemudian kulat ni kita kata dia, oleh itu kulat bukan autotrof atau holozoik. So kulat ni perlu dikategorikan dalam alam yang lain. So kita tak masukkan sebagai pelantir dengan animalia. Senang kata macam ni, soalan ni senang. Saya rasa awak faham. Tapi perasan tak bila nak buat ayat kita sangkut sikit. So ini adalah dia punya contoh jawapan. Okay, so now ini soalan yang best ni. Tadi kita dah cakap kulat, satu ciri kulat dia adalah saprofit. Dan dia terlibat dalam proses peruputan. Apa jadi kalau dekat dunia ni langsung tak ada kulat? So proses perebutan tak berlaku. Apa akan jadi? Apa jadi? Ni soalan ni selalu saya ada cakap tau, tapi saya cakap bahasa saya bukan bahasa saintifik. Bayangkan dunia kita langsung tak ada kulat atau bakteria pengurai. Apakah proses yang tak akan berlaku jika tak ada kulat atau bakteria pengurai? Apakah proses yang tak berlaku? Proses apa tak akan berlaku? Dalam kita nitrogen tu, terima kasih Radi. Perebutan. Perebutan ni tak berlaku. Apa kesan perebutan tak berlaku? Apa kesan perebutan tak berlaku? Bayangkan. Kalau tak berlakunya proses perebutan. Semua perebutan ni terlibat dalam macam bangkai, najis haiwan. Apa jadi? Kalau katakanlah kita ada banyak najis haiwan kat tepi jalan, bangkai semua tu. Apa jadi kat bangkai-bangkai tu semua? Apa jadi dekat najis-najis haiwan tu semua? Itu semua kita panggil dia adalah sebagai sebatan kompleks. So banyak sebatan kompleks tu apa jadi? Bumi bau busuk. Okay, very good. Okay, bumi bau busuk. Pencemaran. Okay, lagi. Kalau dia tak diuraikan, dia tak boleh jadi ion nitrat kan? So bila dia tak diuraikan, kita nak cakap bahasa dia kat sini, pakai face mask. Okay. Now, so kat sini tanpa kulat. Pertama, proses penguraian atau perebutan tidak dapat berlaku. So oleh itu, ini sebenarnya soalan ni, soalan SPM tau. Saya rasa korang baru lahir kot. 2009, 2008. Kenapa saya tahu? Sebab saya tanda soalan ni. Nampak tak? Beza umur kita. Nah, bahan organik yang dah mati ni akan bertimbun dan memenuhi persekitaran. So, nutrien penting bagi organisma mati ni tidak dapat dikembalikan oleh tanah. Senang kata benda-benda bangkai tu semua tak boleh jadi ion nitrat tau. Tak dapat dikembalikan oleh tanah. So, oleh itu tumbuhan akan mengalami kekurangan nutrien. So, saya tambah sikit. Satu kepentingan kita nitrogen, saya lupa, saya baru teringat ayat yang ni. Satu kepentingan kita nitrogen adalah menambahkan kesuburan tanah. Kalau ditanya apakah kepentingan kita nitrogen, satu, selain menolong organisma ni untuk sintesis protein, satu lagi adalah untuk menambahkan kesuburan tanah. Okey, now soalan seterusnya. Lagi sekali nampak tak kita nitrogen?
Bagaimanakah nitrogen di atmosfera dapat jadi sebahagian daripada tisu haiwan dan tumbuhan dan kemudiannya kembali semula menjadi nitrogen di atmosfera? Huraikan. Macam mana ni? Macam mana nak jawab soalan ni? Saya rasa yang ini kena korang buat lah. Okey. Kita mula main passing-passing ayat. Tadi siapa baca doa untuk saya tadi? Fakrul. Okey, Fakrul nak siapa jawab soalan ni? Cash lah, cash. Cash. Okey, Cash. Macam mana nak buat ayat Cash? Mula-mula sekali. Gas nitrogen di atmosfera dia sebenarnya ini dah. Sekejap, saya tak ada. Sebenarnya daripada yang susahnya adalah daripada kita nitrogen ni. This one. Awak kena tukar dalam bentuk ayat. So macam mana? Soalan dia kata soalan nombor 5 tu. Bagaimana nitrogen di atmosfera boleh menjadi sebahagian daripada tisu haiwan? Tanda Cash nak buat ayat. Gas nitrogen tukar menjadi ion nitrat. Okey, macam mana dia nak tukar jadi ion nitrat? Tu betul tu. Itu kira Cash awak terus summarize jadi paling pendek. Macam mana nak cerita kalau Cash buat tu macam summarize. Sekarang kita nak cerita satu-satu. Gas nitrogen akan ditindakbalaskan oleh ataupun akan what? Akan mengalami proses apa? Akan mengalami proses bakteria pengikat nitrogen. Yes, akan mengalami proses pengikat nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen. Proses pengikat nitrogen, Cash punya ayat yang pertama adalah this one. Gas nitrogen di udara akan ditukar menjadi ion amonium dulu. Okey. Alright, oleh bakteria pengikat. Oh, yang ini. Oleh bakteria pengikat nitrogen. Okay, so now seterusnya, ya, saya rasa yang ni tak sesuai lah. Saya rasa saya nak seorang buat ayat, buat esay next class. Saya nak awak bagi saya snap dulu and then kita discuss jawapan dia. So yang ini boleh tak saya nak bagi, saya dah lama lah tak tengok shooting. Saya tak tanda shooting punya nota. Okay, saya bagi dua. Sini, saya nak shooting. Sini, ini you kelas UM. Kelas UPSI siapa nak wakil dengan syuting? Adam. Terima kasih, kita tengok esay siapa dapat penuh. Okay, so ini Adam. So kat sini adalah syuting, sini Adam. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok this one, soalan nombor nitrogen jadi ni dah. Okay, now soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni susah. Okay, soalan nombor 7. Ni soalan kibat, nampak tak soalan kibat? Saya rasa saya nak seorang buat lah. Yang ni saya nak bagi dekat Ellie. Ellie. Usi siapa Usi? Usi korang nak siapa wakil? Ellie. Usi siapa? Baru kita. Tak. Korang kena buat lah. Saya tak boleh lah. Sini siapa? Huda. Alright, UN sini. Sini adalah Huda. Dah. Okay, jom kita tengok. Sebab dia dah nampak soalan kibat lah. Saya tak boleh lah. Macam, saya rasa tak boleh saya je. Macam saya ambil SPM. Cannot lah. Soalan 8. Saya bagi 2 set soalannya. Soalan 7 dan 8. Siapa nak? Sini saya bagi. Okay, UM, korang nak siapa wakil untuk korang? Kita bagi boys orang. Tak mana. Boys. Ada tak boys? Boys. Alah, saya kurang boys lah. Macam dah nak. Boys dekat kelas UN ni macam tu tak spesies-spesies yang hampir pupus. Boleh saya nak Syafiq? Zafir ada ke? Zafir ke Syafiq? Nak siapa? Zafir ke Syafiq? Korang nak siapa? Okay. Zafir Zafir. Wow, Zafir banyak fans. Okay, Zafir.
Okay. Usi nak siapa? Radi. Yeah, Radi. So, sini adalah Radi. Okay, so yang ini kita akan bincangkan next class. Sebabnya saya rasa ini, perasan tak, kita dah masuk soalan esei. So, kita nak bagi dia macam teknik menjawab. So, untuk latihan hari ini kita buat soalan nombor 3 sahaja. Soalan yang 5 ni kita akan bincang next class. Kemudian kita ada tadi satu adalah soalan ni tadi saya tak nak bagilah sebab ni ada skema jawapan yang 7, 8 dan 8. Soalan ni, ini kalau perasan ni, ini semua adalah soalan kibat. So maksudnya kita kena praktis macam mana nak buat esei. Okay, so kesimpulannya tajuk ni, so saya habiskan tajuk ni. Nanti saya terus masuk bab 7 tau, bab 9. Okay, kesimpulan dalam tajuk ni. Sekejap Ya. Kesimpulan tajuk biodiversity. Bila kita pasal diversity adalah kepelbagaian benda hidup. Dalam tajuk biodiversity ni kita pecahkan ada 3 subtopik yang kita dah belajar. Pertama, perkelasan dan penamaan. Kedua, kita cerita pasal biodiversity. Kenapa biodiversity ni penting? Kenapa hidupan tumbuhan ni sangat penting? So contoh biodiversity yang sangat penting adalah hutan, hujan simpan kita. Kenapa hutan ni sangat penting? Kita kata hutan ni adalah satu contoh biodiversity yang paling banyak sekali. Kenapa saya kata hutan adalah contoh biodiversity paling terbaik? Kenapa saya kata ekosistem hutan adalah contoh biodiversity yang paling terbaik? Kenapa? Sebab dalam hutan ada apa? Dalam hutan ada apa? Dalam hutan ada apa? Flora dan fauna kot. Yes, very good. Kenapa flora dan fauna tu penting? Ini adalah untuk soalan Zafir ni. Soalan Zafir dengan Radi. Kenapa flora dan fauna ni penting? Tumbuhan penting, haiwan penting. Kenapa haiwan dengan tumbuhan ni penting? Kenapa? Sebagai sumber apa? Banyak ni. Ini soalan Radi Razi ni. Saya nak tengok korang jawab esei sebab korang tak pernah jawab esei ni. Yes, very good. Radi adalah sebagai sumber makanan. Contohnya macam haiwan sebagai sumber makanan. Maksudnya protein. Macam haiwan adalah sebagai sumber protein. Selain haiwan tumbuhan sumber makanan, dia sebagai sumber apa? Sumber apa? Ubat-ubatan. Ya, sumber ubat-ubatan. So saya bagi awak satu ni. Nanti Radi dengan siapa buat ni, Zafir. Bila awak buat esei, awak panggil dia macam ni. Facts explanation. Facts explanation. F-E. Facts explanation. Satu adalah sebagai sumber kata ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan. Contoh ubat-ubatan adalah macam ubatan herba. Kalau kata makanan, contohnya adalah kita ada banyak sumber makanan herba ataupun haiwan. Yang ni korang buat sendiri. So yang ini kita dah belajar biodiversity. So yang ini kita akan tengok balik Radi dengan Zafir punya esei siapa yang buat lagi cantik. Yang ni saya kerja awak lah. Awak bagi kat saya at least hari Jumaat ni esei ni. Kemudian mikroorganisma dan juga virus. So yang ini adalah mikroorganisma ni ada yang baik, ada yang tak baik. Now, yang ini saya takut awak confused. Pengkelasan mikroorganisma kita ada 5. Kita ada apa? Kita ada kulat. Kita ada virus. Kita ada Alga. Ya, alga. Lagi? Yes, protozoa. Thank you. Protozoa. Yang ini adalah pengkelasan mikroorganisma. Bila kita cakap alam, jangan confuse. Alam kat sini ada 6. So apa 6 alam yang kita dah belajar? Ni. Apa 6 alam yang kita dah belajar? Tak ada. Tak ada kat sini lah. Start yang paling primitif sekali apa? Yes. Okay, bakteria. Lepas tu? Eubacteria. Kita ada eubacteria. Lagi? Fungi. Yes, very good. Fungi. Lagi? Protista. Protista. Kemudian kita ada plantae. Akhir sekali adalah animalia. Okay, dalam mikroorganisma ni,
virus ni, kenapa kita kata virus ni kita tak libatkan dia langsung masuk dalam alam? Kenapa virus ni kita tak masukkan dia dalam mana-mana alam? Kenapa? Why? Kesian virus ni macam outcast tau. Dia tak masuk mana-mana. Bukan organisme bersel. Yes, very good. Sebab dia bukan organisme bersel. Maksudnya dia tidak bersel. Dia berhablu. Maksudnya macam ni tau. Dia dekat luar, dia macam ada spora, dia berhablu. Tapi bila dia masuk dalam, maksudnya dia hanya boleh membiak jika dia masuk dalam perumah. Macam COVID-19 ni, virus. Virus ni ada banyak. Dan satu lagi ciri virus ni yang paling menakutkan, dia mudah bermutasi. Okay, sebab tu kita ada banyak virus COVID-19 ni yang daripada India lah, daripada UK. So benda tu dia bermutasi. So virus ni kenapa kita tak consider dia sebagai benda hidup? Sebab dia tidak bersel, dia dalam bentuk hablu. Hanya membiak jika masuk dalam badan perumah. Okay, so bila dia masuk dalam badan perumah, dia baru ya, sebab tu kalaulah awak tengah zaman COVID-19 ni, the first thing kita kena wash hand. Dan satu lagi kena pakai face mask. Sebab kenapa kita takut? Sebabnya masalah dengan virus ni, virus COVID-19 ni dia boleh membiak melalui udara, airborne. So maksudnya daripada udara tu lebih cepat merebak. Senang kata macam ni, awak tengok jenis virus macam mana cara dia merebak. Kalau HIV dia merebak adalah melalui bendalai badan. Contohnya macam air mani, macam darah. Tapi dia tidak merebak melalui air liur. Okay? Sebab tu kalau awak share makanan dengan orang HIV, awak takkan kena. Dan satu lagi HIV tu dia merebak adalah melalui macam ni, saya kata demam darah. Hubungan seks yang tidak unprotected hubungan seks. Bahasa Melayu saya lupa. Hubungan seks tanpa, apa bahasa Melayu panggil unprotected? Seks bebas. Seks bebas. Terima kasih, lagi senang kan. So benda-benda macam tu. So maksudnya kalaulah yang macam tu, dia susah sikit nak dapat merebak sebab cara dia nak membiak tu dia macam complicated sikit. Tetapi kalaulah virus COVID-19 dia merebak melalui udara, korang kita hirup udara yang sama. Kalau awak dalam satu tempat, so chances dia untuk merebak adalah lebih cepat. Sebab tu COVID-19 awak nampak. Cara dia spread tu adalah sangat hebat, adalah disebabkan dia ada dekat udara kita. Okay. Tapi bagusnya kita dah tahu macam mana dia merebak. So korang kena jaga-jagalah macam HIV. Kita dah tahu macam mana cara dia merebak. So basically dia boleh diatasi. Dan saya tambah sikit, tiba-tiba saya baru teringat. Virus kan kita kata kat sini ada patogen kan. Dalam patogen ni dia boleh menyebabkan penyakit. Antara yang boleh menyebabkan penyakit adalah kulat, virus dan juga bakteria. Tiba-tiba saya baru ingat ni. Subjek sains tingkatan 5, kita orang belajar lagi detail daripada bio tau. Macam kulat, kalaulah kulat, penyakit tu disebabkan kulat, kita boleh atasi. Nama ubat dia adalah anti-kulat. Anti-kulat. Kalau virus ni pula, kita boleh kontrol dia dan kita boleh atasi. Nama ubat tu adalah antiviral. Contoh macam HIV. Masalah dengan HIV, saya tambah sikit. HIV positif, virus HIV positif. Kita tak boleh, once orang tu dah ada HIV positif, sebenarnya orang tu tak boleh sihat normal, langsung tak boleh. Cuma kita boleh kontrol HIV ni dengan makan antiviral. Okay, so ni saya dah pernah ulang lagi sekali. So orang yang HIV positif ni ada satu ubat namanya antiviral ni. Orang yang HIV positif, pengidap HIV positif, dia boleh hidup macam orang normal. Dia boleh hidup sampai 10 atau lebih daripada tu. Maksudnya lebih daripada 10 tahun. Dia macam orang normal dengan cara dia ambil ubat antiviral. Maksudnya virus dalam badan dia, kita kontrol dia tak nak jadi lebih banyak. Okay, dia duduk dalam tu diam-diam tapi dia jadi minoriti. So itu adalah disebabkan oleh antiviral. So senang kata penyakit, mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit. Okay, tetapi setiap sakit tu ada ubatnya. Lagi sekali saya cakap, kalau kulat, ubatnya namanya anti-kulat. Kalau HIV positif, satu ubat yang boleh kurangkan dia adalah antiviral. Dan saya pernah cakap dengan korang,
disebabkan ada antiviral ni, banyak ibu-ibu normal, dan disebabkan ada antiviral ni, orang yang mengidap HIV positif ni boleh kahwin. Saya tak tipu. Dia boleh kahwin dengan cara nak ubat adalah salah satu caranya adalah melalui antibiotics. Okay, dan satu lagi cara nak mencegah. Kalau nak cegah, kita pakai vaksin. Contoh penyakit yang kita boleh cegah pakai vaksin adalah TB. Kalau HIV positif ni, antara penyakit yang kita boleh cegah adalah melalui vaksin. Apa? Penyakit apa? Virus. Patogen yang disebabkan oleh virus. Macam mana kita boleh cegah? Apakah nama virus yang kita boleh cegah daripada kita menghidap penyakit tu? Paling latest sekarang. Apa nama satu jenis penyakit yang kita boleh, penyakit tu adalah daripada virus yang kita boleh cegah melalui menggunakan vaksin? COVID-19. COVID. Yay! COVID-19. Satu lagi yang perempuan ambil tu HPV. So ini adalah kepentingan vaksin. Katakanlah orang yang tak nak vaksin, salah satu cara dia cegah adalah dia gunakan tu lah, jaga SOP. Okey, jaga SOP, jangan pergi tempat yang sesak. Kenapa saya keluarkan soalan ni? Saya rasa soalan ni adalah soalan kebat tau. It's very current. Yang dia boleh keluar soalan periksa. Dan satu lagi sebenarnya, bila dia soalan kebat, sebenarnya awak jangan takut nama perkataan kebat. Actually dia kebat, tapi sebenarnya kebat yang korang boleh goreng. Dan biasanya kebat ni kadang-kadang budak lelaki boleh goreng soalan ni. Tapi cuma kebat ni, kalau korang punya konsep tu kuat, macam shooting, konsep dia kuat, dia boleh goreng tapi dalam basic bio. Kalau korang soalan tu kebat tapi korang basic bio tak ada, nanti korang punya karangan jadi bahasa Melayu. BM, maksudnya bahasa cantik tapi facts kosong. Okay, so basically perasan tak tajuk kita dah banyak soalan kebat. Saya rasa saya kena step up, kita kena step up our games. So awak kena buat satu soalan AC. So kita tengok budak USI, budak UM, janganlah rasa apa-apa, semua korang kawan kan. Kita just nak tengok AC, siapa AC yang bagus. Okay, just awak snap kat saya. Awak nak saya snap tanda ke atau nak present? Which one is better? Adam nak mana satu? Awak nak present ke? Awak nak snap kat saya tanda? Snap je lah. Nak mana satu? Nak tanda? Tanda. Snap je, okay. Snap, lepas tu kita tanda dekat sini. Okay tak macam tu? Saya tanda macam ni lah. Kita snap awak punya dengan shooting. Kita tengok mana satu AC yang paling sedap. Boleh tak? Okay. Boleh Saya tak sabar tengok shooting punya essay. Biasanya budak-budak non-Malay, awak tahu tak bahasa dia orang adalah lebih tersusun. Saya tak tahu kenapa. Saya rasa bahasa kakak dia pun cantik. Kalau Kalai pun macam kakak dia pun cantik. Bahasa korang adalah lebih cantik. So itu sahaja untuk tajuk yang ini. Dan so saya masuk, saya tak nak buang masa. Saya ada lagi 10 minit. Saya nak ambil satu soal bab 9. Jom. Awak tengok dalam buku teks awak, dalam bab 9. Okay, kita masuk sedikit. Sekejap. Kat mana saya simpan nota ni Sekejap. Bioteam Z. Bioteam. Sekejap. Okay. Biodiversity. Guru muda. Tiba-tiba pula saya tak ada kat sini. Penyelesaian habitat biodiversity banyaknya. Tajuk yang kedua ke ni apa yang tajuk dia? Sekejap saya tak ready pula. Sekejap. Sekejap, bagi saya cari dulu. Buang masa ni. Sekejap, saya tunjuk dalam bentuk PowerPoint. Sekejap, yes.
Sabar sabar. Saya nak satu tunjuk. Saya baru buat ni, baru siapkan nota tajuk bab 8, bab 9. Sabar. Yang ini saya tak suka sikit buat macam ni, buang masa awak. Sekejap Maafkan saya. Sebabnya saya minta maaf tau, macam benda macam ni saya try and error. Saya ingat tadi saya nak discuss jawapan dengan skema, tapi saya rasa awak takkan dapat apa-apa macam tu. So macam mana saya nak tahu korang faham ke tak? So salah satu cara nak bagi awak faham ke tak adalah dengan cara, untuk saya adalah dengan cara awak bentang kat saya lah. Bila awak bentang kat saya tahulah kat mana kurang, kat mana lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Yap. Ya, saya nak bentang. Sebenarnya saya tak pandai bentang pakai ni. Sekejap window. Ekosistem ke? Nampak tak? Saya share apa? Boleh nampak tak? Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Yeay. Sekejap saya jarang pakai slideshow, pakai laptop ni. Saya selalu pakai iPad. Tapi tak boleh besar pun, macam mana ni? Sekejap. Saya tukar slideshow. Sekejap, I know how. Saya off dulu. Sekejap Your entire screen. Oh. Saya tahu. Sekejap sabar. Ekosistem, bismillahirrahmanirrahim. PowerPoint. Saya buka. Alhamdulillah. And then sini. Okay. Cancel. One more time. Maafkan saya. Your entire screen. Oh no. Cancel. One more time. Windows. Ecosystem. Yup. Ya. Saya nak buat dia jadi besar. Sekejap slideshow. Tak boleh slideshow. Okay. Right. Tak boleh, tak apa. Alright. So, tajuk community dengan ekosistem ni, dalam tajuk tema ekosistem, okay, bab 9 adalah ekosistem. So, awak pernah belajar tak apakah itu ekosistem? You guys pernah belajar tak apakah itu ekosistem? Apakah yang dimasukkan sebagai ekosistem? Apakah itu ekosistem? Pernah belajar tak tingkatan 2 ke, tingkatan 3 ke? Apakah itu ekosistem? Pernah belajar. Pernah belajar, good. Ekosistem yang paling saya suka adalah siapa suka bela siapa ada ikan dalam aquarium. So ekosistem yang paling cantik sekali yang boleh awak tengok adalah sebenarnya dalam aquarium. Bayangkan awak ada ikan kan. Ikan tu duduk dalam aquarium. Korang pernah tak tukar air ikan dalam aquarium? Pernah tak tukar air ikan dalam aquarium? Korang pernah tak tukar air ikan dalam aquarium? Okay. Kalau pernah. Kalau korang tukar air dekat aquarium tu, kan? Korang tukar, boleh tak? Okay, Zafir dia mesti suka. Boleh tak saya tukar air tu semua, lepas tu saya ganti letak dia pakai air paip? Boleh tak? Tak. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak sesuai. Kenapa tak boleh? Sebab tak sesuai kan? Okay, so saya nak cerita. Okay, saya ambil satu contoh kan. Yang ni menarik tau. Siapa yang ada ikan dan ada aquarium, sebenarnya korang ni sebenarnya sayang benda hidup tau. Korang sayang haiwan tau. Korang sayang tumbuhan. Kenapa saya cakap macam tu adalah disebabkan macam ni. Kalaulah kita dalam aquarium tu, okay, yang ni tak payahlah awak dengar saya je tau bebel dalam masa 5 minit. Lepas tu kita off lah. Okay, saya nak off. Stop sharing. Okay. Kenapa Puteri? Puteri ada ikan ke? Terbuang ikan sekali. Astagfirullahaladzim. Okay, good. Okay. Now, bayangkan awak ambil kat sini. Katakanlah ini aquarium. Aquarium adalah satu ekosistem yang sangat menarik. So, kita nak cerita apakah yang dimasukkan sebagai ekosistem. Ekosistem ni sebenarnya adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. So, awak nak bayangkan yang Fruit Loop saya ni ikan dia. Lepas tu yang serbuk-serbuk ni adalah mikroorganisma dia tau. So senang kata, bila lah korang nak tukar air ikan, korang tak boleh tukar air ikan tu, air tu semua. Awak kena half. Sebab bila awak buang semua,
sebenarnya awak buang banyak mikroorganisma yang baik dalam tu. So awak akan tukar pH air dalam aquarium tu. Sebab tu ekosistem sebenarnya apakah yang dimasukkan sebagai ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. So dalam aquarium, apakah benda hidup yang saya cerita tu tadi? Dalam aquarium, apakah benda hidup yang saya cerita? Bayangkan di aquarium. Apakah benda hidup yang ada dalam aquarium ni? Ikan. Ikan. Selain ikan? Ikan je ke? Tumbuhan. Yes, tumbuhan. Bukan tumbuhan. Lagi itu je ke? Ikan dengan tumbuhan je ke? Benda yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Apakah tu? Yes, mikroorganisma. Dan saya tambah satu tau. Perasan tak? Zafi kot perasan kot siapa yang ada aquarium. Yang ni saya excited sebab adik saya yang bungsu tu saya tak tahulah kenapa. Dia suka sangat haiwan dari dia kecil. Sebelum dia tu dia pernah bela ayam serama, dia pernah bela turtle kura-kura Afrika lah whatsoever yang kecil comel tu. Dia pernah bela hamster, dia suka, tak tahu, dia kata itu cara dia nak release dia punya stress. So dia suka bela. Lepas tu dia pernah bela udang kecil-kecil dalam aquarium dia. So it's very interesting lah, dia masuk parit, pergi cari rumpai-rumpai nak letak dalam aquarium dia. Okay, tapi saya belajar sebab saya bio, saya tak nampak lah daripada dia punya best dia tu. Untuk saya macam malas nak layan sebab saya dah ada anak kan. So saya malas nak layan benda-benda tu. No, so saya nak cerita macam ni. Kalau lah katalah Zafi ke siapa ada aquarium perasan, bila korang tukar air tu, dan saya belajar sebenarnya suami saya dia suka try and error. Dia pernah bela ikan and then dia salah tukar air. And then dia tukar air tu dia buang semua and then dia tukar yang baru. Bila dia tukar yang baru, lepas 2-3 hari, habis ikan tu semua mati. Pernah perasan tak? Zafi ke siapa pernah tak ada experience? Korang tukar air ikan and then suddenly ikan tu mati lepas 2-3 hari air ikan yang korang tukar tu. Ni bukan ikan yang survival macam ikan korang pancing tu tau. Ini ikan acak-acak, ikan diva tau. Ikan yang cantik-cantik tu. Okay, pernah kan? So, saya tengok suami saya pun rasa sedih. Dia kata baik bela ikan puyuh kot. Ikan puyuh tu letaklah air apa-apa hidup kan. Konon-kononnya nak bela ikan cantik sikit lah kan. So ikan tu yang husband saya perasan adalah dia kata husband saya pun dia orang sains macam saya. Dia pun buatlah baca research kenapa lah ikan dia boleh mati kan. Lepas tu dia baru baca bila dia tukar separuh sebenarnya ada banyak mikroorganisma yang baik tu terus hilang sekali. So bila dia buang air tu sebenarnya ada banyak bakteria pengurai ada dalam tu. Sebab tu bila dia buang sebenarnya dia buang bakteria pengurai dalam tu. So banyak najis-najis ikan yang ada dalam tu tak dapat diurai. So sebab tu dia jadi keruh. So senang kata bila lah awak ada aquarium dan air tu jernih adalah disebabkan oleh mikroorganisma pengurai yang ada dalam tu. Mikroorganisma pengurai tu dapat mengurai feces ya, najis-najis ikan tu kepada bahan yang lebih simple. Dan bahan yang lebih simple tu akan jadi baja kepada tumbuhan yang ada kat situ. So itu adalah ekosistem. So ekosistem ikan hantu, betul. Yes, correct. Betul. Yes, ikan hantu. Macam ikan hantu dia makan dia punya najis-najis tu kan? Yes. Okay, setuju. Okay, so sebab tu kita cerita pasal ekosistem yang paling menarik adalah ekosistem aquarium. Sebab dalam aquarium tu dia ada ikan, dia ada mikroorganisma dan satu lagi dia ada tumbuhan. Okay, tadi saya kata ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. So dalam kes ni, benda hidup kita dah tahu tadi. Tumbuhan, ikan dan juga mikroorganisma pengurai macam contohnya bakteria. Apakah faktor benda bukan hidup? Dalam aquarium tu, bayangkan ini aquarium. Apakah benda bukan hidup? Faktor bukan hidup. Jawapan dia bukan batu, kayu tak boleh terima. Air. Yes, air. Dan satu lagi apa? Kita nak cerita air tu lebih spesifik. Awak nak cerita air tu apa? Air dia apa? pH air. Dan satu lagi, suhu air. So sebab tu saya cakap, bila kan banyak bahan yang air dia buang, mikroorganisma kurang, katakanlah dalam aquarium, mikroorganisma kurang, pH tu akan jadi berasid tau. Bila jadi berasid, dia kurang sesuai untuk ikan-ikan tu. So bila persekitaran kurang sesuai untuk ikan-ikan tu, habislah ikan tu mati, habis semua timbul. So sebenarnya sesiapa yang ada aquarium, sebenarnya korang
adalah bijak. Maksud saya nak balancekan antara faktor-faktor abiosis atau faktor-faktor benda bukan hidup. So kesimpulannya, kalau kita kata dalam tajuk ekosistem, dia adalah interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Kalau benda hidup, kita panggil benda hidup faktor benda hidup. Saya tak tahu benda hidup. Namanya adalah sebagai faktor biosis. Alright. Kalau benda bukan hidup, kita kenali dia adalah sebagai abiosis. So ekosistem, saya type je kat sini, kat chatting tu. Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan bukan hidup. So itu sahaja. So minggu ni saya tak bagi apa-apa homework. Nota kita nitrogen. Saya rasa saya tak bagi homework kot. Soalan nombor 3 yang kita bincang tadi itu adalah optional. Siapa rajin awak buat. Siapa tak rajin tak payah buat. Saya tak nak bagi awak push lah. Saya nak tunggu essay next week. Okay. So untuk minggu ni kerja dia hanyalah banyak sangat ke? Macam tak patut lah. Saya sebenarnya kadang saya tak nak bagi awak buat. Tapi tiba-tiba kalau keluar periksa SPM, mampu ni lah korang tak boleh buat kan. Okay, buat je lah. Jangan marah So soalan minggu ni buat soalan tak payah lukis gambar tau. Awak just tulis dekat situ soalan A, soalan B. Okay. So hari ni adalah praktis formatif soalan nombor 3. Semalam adalah kita nitrogen. So itu sahaja. Saya minta maaf atas kesilapan teknikal. Banyak benda unexpected. Saya tak sangka jadi macam ni. So do you have any question? Ada soalan? Itu je? No. Tak ada. Lepas ni subjek apa? PJ. Oh PJ. Okey lah tu. Alright. So saya berhenti dulu di sini. Lepas tu saya ada bagi satu Padlet tau. Padlet ni nanti refleksi untuk tajuk ni. So korang boleh cerita apa-apa dekat situ. Apa yang baik, apa yang tak baik, apa yang awak rasa susah. So awak boleh just cakap macam tu. So senang kata kuasa mengajar sebenarnya mengajar. Saya stop dulu Saya stop kejap. Saya stop dulu.